أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Taman Tauku Jaafar, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat sekali lagi meneruskan kelas untuk kali kedua selepas musim Covid ni. Kita meneruskan lagi sesi pengkuliahan kita daripada kitab Hisnul Muslim, perisai orang Islam, yang mana kitab ini kita belajar berkenaan dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harap apabila kita mengaji ataupun kita belajar kitab ni ataupun doa-doa Nabi ni, ia sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada kita berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengamalan Nabi. Kadang-kadang manusia ni dia sibuk nak apa? Dia sibuk tentang Nabi tapi sibuk tentang lain. Kadang-kadang dia silap dekat itulah. Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk mengajar kita. Yang pertama sekali meluruskan akidah. Lepas tu mengajarkan apa-apa yang daripada kitabullah, daripada Al-Quran, ajar dia kepada kita. Dan seterusnya untuk ubah kita punya lifestyle, ataupun cara hidup kita, gaya hidup kita. Daripada hidup sesuka hati, hidup ada peraturan-peraturannya. Tetapi mungkin sebahagian manusia ini dia sibuk dengan benda lain pula. Dia sibuk dengan apa favorite color Nabi. Nabi suka color apa, contohlah kan. Boleh tak? Boleh, kita tahu. Tetapi setelah kita belajar dulu, tujuan Nabi diutuskan kepada manusia itu, tujuan dia apa kan? Yang tu kita belajar dulu. Ni sibuk color apa Nabi suka, jubah brand apa Nabi pakai, apa kasut kan. Boleh tak? Boleh. Mungkin itu lahir daripada manifestasi cinta kita kan. Bila kita suka seseorang tu, kita nak tahu segala-gala tapi sebelum sampai situ, kita kena belajar dulu apa yang dia ajar kan. Kita sayang sama cikgu kita, dia mengajar kita matematik. Kita matematik tak lopeh-lopeh tapi sibuk mau baju cantik lah kan, tie cantik, sibuk dengan benda tu kan. Cikgu kita kalau jumpa kita agak-agak dia suka ke dia marah sama kita? Dia marah sebab apa yang dia ajar tak ikut. Tapi yang sibuk baju hari ni dia, cikgu ni Roma makan apa kan, makan kurma ajwa contoh itu Roma benar dia nak ikut kan. Tapi boleh, tapi ikut dulu apa yang cikgu tu ajar dulu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kini berada pada bab, mana bab kita? Okey, kita masih lagi di dalam bab yang ke-24 daripada kitab Hisnul Muslim tu. Kita bab yang ke-24, ad-du'a ba'da at-tashahhudil akhir qabla as-salam. Doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Doa yang kita baca sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa doa yang Nabi SAW baca dan ajarkan kepada kita. Jadi kita dah belajar itu doa pertama Nabi SAW, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu habis je tasyahud, lepas selawat tu, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr.
wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan kita dah syarahkan maknanya pada minggu-minggu yang lepas. Jadi kita nak masuk pula doa yang kedua yang boleh kita baca selepas kita baca tahiyat ataupun selawat kepada Nabi itu. Apa lagi yang Nabi SAW ajar yang kita nak masuk doa yang kedua. Cuma doa yang kedua ni ataupun doa yang ke-56 daripada buku ni, dia kedua daripada topik doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam tu. Doanya hampir sama dengan doa yang tadi tu. Sama. Lafaz dia, kita tengok dulu hadis dia. Sebelum kita tengok lafaz tu, lafaz doa tu, kita tengok dulu hadis Nabi SAW berkenaan dengan doa tu. Hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dah apa tadi? 3 dah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. 4. Okey. Minal ma'thami wal maghram. Faqala lahu qa'il. Doa ni jari kita terjemahkan. Lalu lepas Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan ataupun dia cerita tentang perbuatan Nabi ni, ketika Rasulullah baca tu, faqala lahu qa'il, lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah ataupun berkata kepada Rasulullah, ma akthara ma tasta'izu minal maghram. Ma akthara maksud dia banyak botol kan, ataupun apa banyakna, macam itulah ma akthar. Itu ma ta'ajjub dalam bahasa Arab. Apa banyakna ma tasta'izu minal maghram, engkau minta berlindung daripada al-maghram ni. Al-maghram tu maksud dia hutang. Nabi doa last kali tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Maghram tu maksud dia hutang. Hutang. Lalu orang yang tanya kepada Rasulullah tu, sahabat tanya Rasulullah, apa banyak benar minta berlindung daripada berhutang ni? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat orang tu, innar rajula, sesungguhnya lelaki ataupun seseorang itulah, idza gharima haddatha fakadzaba. Seseorang tu apabila dia berhutang, haddatha, dia akan cakap, fakadzaba, kemudian dia akan tipu. Dia cakap, lepas itu dia start tipulah. Bila tak boleh nak bayar dia tipulah, kan, dia pusinglah macam-macam mana. Wa wa'ada fa akhlafa, dan dia apabila dia berjanji, dia akan mungkiri janji dia. Sebab itu Nabi SAW minta berlindung daripada maghram. Okey. Now kita nak tengok dia punya lafaz, lafaz hadis tu. Lafaz dia lebih kurang sama ya dengan yang sebelum tu, cumanya 3 sama. Nabi kita minta berlindung tadi, doa tadi ompek bondo. Azab kubur, azab neraka, jahannam, fitnah mahya, fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga Masih ad-Dajjal, minta berlindung daripada Dajjal. Baik, masuk pula doa yang kedua ni, lafaznya sedikit berbeza, iaitu dia minta berlindung dari yang pertama sama azab kubur juga, azab kubur. Yang kedua dia terus kepada Masih ad-Dajjal, minta berlindung daripada Masih ad-Dajjal. Yang ketiga dia minta berlindung daripada fitnatil mahya wal mamat, fitnah ketika hidup dan juga mati. Okey, dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Okey, yang ni yang kita nak bahaskan sikitlah, sebab yang lain sama, jadi boleh rujuk yang nota 2 minggu lepas lah. Okey, apa yang lain dekat sini adalah yang pertama minal ma'sami wal maghram. Apa maksud ma'sam? Yang pertama sekali, Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, berlindung dengan engkau, minal ma'sam. Perkataan tu ismun, alif sa mim, ismun, ma'sam. Ma'sam maksud dia dosa jugalah. Dia masdar mimi, Arab panggil masdar mimi. Dia start dengan mim. Ma'sam maksud dia dosa.
Aku berlindung dengan engkau daripada dosa wal maghram dan hutang. Okey. Jadi dekat lalu sahabat tanya tadi kenapa banyak minta berlindung daripada hutang, Nabi dah cerita. Okey, kita patah balik kepada ma'tham. Ma'tham tu maksud dia apa? Ma'tham tu maksud dia dosa. Okey. Ibnul Qayyim apabila dia lalu hadis ni, dia cakap bil ma'thami takunu khasaratil akhirah wa bil maghrami takunu khasaratud dunya. Dengan dosa dosa itu akan menyebabkan kerugian di akhirat, dan dengan hutang itu akan menyebabkan kita rugi di dunia. Okey. Jadi kita nak renungkan sikit apa yang Ibnul Qayyim sebut ni. Jadi dia kata Nabi minta berlindung daripada dua jenis kerugian. Pertama, buat dosa, sebab dosa yang kita buat dia akan menyebabkan kita rugi sikit di akhirat. Sama ada kita akan rugi secara besar, iaitu masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah, ataupun kita akan jatuh level syurga kita. Itu kerugian di akhirat. Nabi minta berlindung daripada kerugian yang akan disebabkan oleh dosa ini di akhirat, dan juga kerugian yang akan dihadapi di dunia disebabkan hutang. Dengan hutang tu kita mula cakap bohong, mula tak tepati amanah, dan mulalah buat, bila hutang ni kita start lari. Jadi itu juga kerugian. Yang patutnya hidup ni tenang kan, tak ada orang kacau. Ini tak, sentiasa orang kacau, orang datang minta, kita rasa resah, kita rasa poning. Jadi ini juga bentuk kerugian yang kita hadapi di dunia. Ma'sami wal maghram. Okey, jadi hutang ni juga tuan-tuan sebagai penutup tentang doa ni. Ada peribahasa Arab, dia kata innal gharima sayufariqu gharimahu yawman illa an-nar. Peribahasa ni dia tak tahulah siapa khabar ni, tapi adalah peribahasa tu. Dia kata sesungguhnya orang yang berhutang itu, orang yang berhutang tu satu hari nanti dia akan tinggalkan juga semua hutang dia. Betul tak? Kita berhutang poning-poning, satu hari nanti kita mati, kita akan tinggalkan semua hutang tu. Kita lepeh ke? Sayufariqu gharimahu yawman. Satu hari nanti dia akan tinggalkan semua hutang tu, illan nar, kecuali neraka. Maknanya kalau dia berhutang, dia mungkin akan tinggalkan hutang dia, tapi neraka disebabkan tak bayar hutang tadi, takkan dia tinggalkan. Jadi kita jaga-jaga diri kita daripada berhutang ni tuan-tuan. Tapi berhutang mau bank tu lain lah kan. Berhutang mau bank, kau mati bayar rumah sampai sekian tahun, mati di tengah-tengah itu tak kira lah, sebab itu ada insurans ada takaful jadi bondo tu tak dikira lah. Tapi kita berhutang mau kawan kita, kadang-kadang bertulih pun tak kan, cakap je kan, pinjam 2,000 lah kan, apa itu kita pun tak bayar. Dia baik tu kan. Jadi jaga-jaga tuan-tuan dengan hutang. Kadang-kadang hutang ni perlu ambil, dan kadang-kadang tak perlu pun kan. Mungkin ada cara lain, tapi kita nak juga berhutang. Ada orang perangai macam ni. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk elakkan dia, seboleh-bolehnya elak daripada hutang. Islam tak ajar kita berhutang. Dia membolehkan kita berhutang kalau perlu. Dia tak galakkan kita hutang. Kawan-kawan orang Islam menggalakkan hutang, tak ada. Ada bank Islam dah, itu membolehkan kita kan. Mungkin kita tak mampu nak beli bondo tu, gaji 2,500, nak beli rumah 400,000, memang tak boleh lah. Itu dibolehkan untuk berhutang. Itu pun Allah Ta'ala minta, Islam menetapkan supaya kita lari daripada riba. Okey. Sebab itulah ada beberapa skim dalam perbankan Islam tu supaya kita ambil lah kan. Macam-macam sekarang ni. Ada al-bai' bisaman ajil lah. Dia macam-macam nama itu kan. Kalau pergi kat bank itu nama. Sekarang ni tawarruk lah, apalah, ambil lah yang tu. Jangan pergi bank konvensional ambil hutang. Yang tu tak boleh, yang tu haram. Haram. Baik tuan-tuan, kita pindah kepada doa yang ketiga. Doa ketiga, sebabkan doa yang kedua tu lebih kurang sama.
Jadi boleh tak kita gabungkan lafaz tadi? Kan ada mula-mula yang kita hafal tu empek kan. Saya rasa majoriti lancar empek tu. Yang lain sikit kat sini al-ma'thami wal maghram, boleh tak kita gabungkannya? Kita tambah satu lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang di kalangan ulama membolehkan untuk kita gabungkan. Boleh. Tapi sebahagian mereka tak mengalakkan. Sebab dia kata lafaz Nabi ni kita tak kacau lah kan. Kalau kita nak baca lafaz ni, kita baca lafaz ni. Jangan nak campur ni, campur-campur. Dia tak ramah. Ada di kalangan ulama yang macam tu dan ada yang membolehkan. Okey. Jadi kita masuk kepada doa ketiga selepas tasyahud akhir. Doa yang ke-57. Kalau kita tengok lafaz doa dekat situ, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doa ni juga boleh kita baca ketika tasyahud akhir. Habis baca tasyahud akhir, sebelum memberi salam baca doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita nak kena tengok dulu sebelum kita cerita tentang makna doa ni, kita nak tengok dulu background doa ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Bakar an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan." Wahai Rasulullah, allimni du'aan. Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Ad'u bihi fi salati. Aku akan berdoa dengannya di dalam salatku. Jadi ini hebatlah. Abu Bakar minta tauhid doa Nabi. Wahai Rasulullah, bawi dan satu doa yang dan akan baca dalam salat. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu, Allahumma inni zalamtu. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi nafsi, diri aku, zulman katsira, kezaliman yang katsira, yang banyak. Dalam sebahagian riwayat ada juga zulman kabira, kezaliman yang besar. Jadi dalam doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ada zulman kabira pun ada. Katsira banyak, kabira besar. Jadi kita boleh baca, kadang-kadang kita nak baca katsira pun boleh, kadang-kadang kita baca kabira pun boleh, sebab ada dua riwayat. Okay, tapi majoriti riwayat adalah katsira, banyak. Katsira tu yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan zunub, dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Zunub ni juga kita dah syarahkan dulu. Zunub maksud dia macam zamb, ekor, dosa itu, melakukannya dosa, dia akan jadi macam ekor kita esok. Dia akan tarik kita sekali. Kalau kita berjalan esok, pada akhirat dia akan ikut kita. Jadi tak ada yang boleh ampunkan zunub aku ni, yang ikut sekali mau aku ni, illa anta, kecuali engkau. Okey. Jadi perkataan yang seterusnya adalah illa anta, kecuali engkau. Tidak ada yang boleh ampunkan dosa ini kecuali engkau. Okey. Jadi orang Islam, sebagai orang Islam, dia kena i'tiqad satu perkara, jelas, kita ni jelas, yang hanya boleh mengampunkan dosa kita, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul pun tak boleh ampunkan kita. Kita kena clear kat situ. Jangan kita pergi kubur Rasul, kubur Nabi kau, ya wahai Rasulullah, ampunkan aku, tak ada. Jelas dekat sini lafaz-lafaz ni, la yaghfiruz dzunub, tidak ada yang boleh ampunkan dosa-dosa ini kecuali engkau. Benda ni, mengampunkan dosa ni, dalam sejarah manusia, ada tak agama yang mengampunkan dosa? Kristian pernah buat benda ni.
masa middle age, dia panggil, maksudnya zaman pertengahan itu, Kristian dia melancarkan satu benda yang Arab panggil sukuk al-ghufran, ataupun orang putih sebut indulgence. Maknanya dia keluarkan satu surat mengampunkan dosa. Mengampunkan dosa siapa? Dosa orang dah mati. Jadi keluarga-keluarga yang orang yang dah mati ni bayar dengan church, dengan gereja untuk mereka selamat daripada azab. Dia Kristian ni, dia punya kepercayaan akhirat dia, hereafter dia ada 3 benda. Yang pertama dia panggil hell, neraka. Lepas tu heaven, syurga. Lepas tu ada satu lagi dekat tengah-tengah, dia panggil purgatory. Purgatory tu. Okey, ada 3 lah, hell, heaven, purgatory. So orang-orang yang memang, bagi mereka yang sesat, yang memang damnation, maknanya orang yang memang dikutuk semua ni akan masuk neraka. Tetapi Kristian yang baik ni, Kristian ataupun dia beragama Kristian, so mereka ini sama ada masuk di dalam syurga, heaven, ataupun mereka akan masuk purgatory ni dulu. Purgatory. So yang masuk purgatory ni adalah orang-orang yang buat dosa, tetapi dosa tu dah diampunkan, bagi mereka dah diampunkan, tetapi ibarat dia macam, dia cerita, dia punya falsafah lah, saya baca pun, maknanya dia macam kita ni kotok pakukan pokok. Kita pakukan pokok, dosa kita tu macam ibarat dia kita paku kat pokok. Dosa tu paku, jadi bila diampunkan, paku tu dicabut lah. Bila dicabut, tapi ada tak kesan pada pokok tu? Ada. Jadi dosa yang tu pun dikira. Kalau orang-orang yang macam ni, yang buat dosa, yang ada pada diri dia masih lagi dosa tu, dia akan masuk dalam purgatory tu, dan di situ dia akan dibersihkan. Mungkin di situ dia akan diseksa sikit sampai dia bersih, baru dia boleh masuk dalam syurga. Okey. Jadi Kristian ataupun gereja mula melancarkan indulgence ni, jual surat pengampunan. Siapa yang bayar sama dengan church, dengan gereja, dia akan melepaskan orang itu daripada kena seksa dalam purgatory ni tadi. Jadi keluarga-keluarga ni pun akan bayar kepada church supaya jadi church dengan itu kaya. Sebab apa dia jual apa? Dia jual pengampunan dosa. Jadi orang Islam tak boleh buat, tak ada. Orang Islam tak ada dan tak boleh buat benda ni. Lepas tu orang yang bayar ni pernah tanya kepada church ataupun Kristian, Pope apa nama dia, Telves ke apa nama. Pope ni cakap, orang tu tanya kepada Pope ni macam padri lah kan, padri Pope tinggi yang besar lah kan. Dia tanya betapa copeknya, dia tanya betapa segera mereka itu terlepas daripada purgatory tu. Berapa segera saya bayar ni, berapa segera dia keluarga aku tu boleh keluar daripada purgatory dan masuk dalam syurga. Berapa copek? Dia cakap as soon as a coffer ring, the spirit in purgatory springs. Itu dia punya bahasa. As soon as coffer ring, the soul in purgatory spring. Okay. Secepat bunyi shilling masuk dalam coffer tu macam tabung masjid lah lebih kurang kan. Ketingnya bunyi je, jiwa yang ada dalam purgatory tu akan keluar macam tu sekali. Kristian menjual pengampunan kepada orang. Jadi tuan-tuan, saya sebut benda ni bukan apa. Orang kita jaga diri kita dan juga keluarga kita dan masyarakat kita. Sebab ada orang di kalangan orang Islam juga yang buat kerja ni. Dia taklah maksudkan tu, tapi bila dia rasa macam ayah dia ni dulu orang kaya lah, banyak bisnes, banyak buat dosa sikit. Maksudnya bisnes, bila bisnes besar ni dia tahulah kan, maksudnya mungkinlah ada yang shady sikit apa yang dia buat tu, ke rasuah sikit kau kan. So ustaz, saya rasa nak ampunkan ayah saya ni ambil 10,000 ni, ustaz bacalah khatamlah Quran pek 5 kali ke, supaya dia
Kan dosa tak tertebus dengan Jadi kita jangan buat kojo ni. Kalau kita ambil duit dia tu, kita sedekah, mudah-mudahan menjadi pahala. Mudah-mudahan menjadi pahala kepada dia. Tapi tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa. Tak ada. Mula-mula dia lah, semoga dia dapat pahala. Kita hadiahkan pahala tu, sedekah pahalanya sampai. Sedekah pahalanya kita ambil duit kita, duit bapak kita jugalah kan, warisan hari tu dapat berapa ribu ke apa. Kita ambil duit tu, kita sedekah niat untuk si mati, insya-Allah sampai. Pahala insya-Allah sampai. Tapi dosa tak boleh padam. Dosa Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh padam. Jadi orang Islam jaga-jaga dengan benda ni. Okey, wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunkanlah untuk aku maghfiratan, keampunan, min indik, daripada sisi engkau. Warhamni, dan sayangilah aku. Warhamni maksud dia sayangilah aku. Yang kita duk baca juga ni, Rabbighfirli warhamni, kan. Warhamni itu maksud dia sayang dekat aku. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Ghafur, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Okey. Yang tu juga boleh kita amalkan di dalam doa selepas tasyahud, sebelum memberi salam. Jadi dah ada dua doa ni, kita boleh cuba untuk lancar. Yang ni tuan-tuan, doa ni doa Abu Bakar minta dengan Nabi. Nabi sayang dengan Abu Bakar ni. Sahabat ni kalau jumpa Nabi, dia rasa Nabi pandang dia tu, sahabat tu akan rasa dia paling disayangi oleh Nabi. Nabi pandang semua orang macam tu. Dia akan pandang. Nabi tak pernah pandang sebelah macam tu. Ada apa? Dia tak pernah buat kerja tu. Dia akan menghadap orang tu. Kan? So apabila orang tu di hadapan, seolah-olah dia itu sangat diberi perhatian. Lalu semua sahabat rasa dia paling disayangi oleh Nabi. Tetapi apabila ditanya oleh Nabi, siapa yang kau paling sayang? Abu Bakar. Jadi Nabi sayang kat Abu Bakar. Nabi bagi doa ni kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Okey, yang doa boleh kita amalkan. Dan juga kalau kita nak ambil pengajaran satu lagi ialah doa yang Nabi bagi kepada Abu Bakar ini adalah doa supaya Allah ampunkan kita. Jadi tidak ada benda yang lebih besar dalam dunia ni kecuali keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi ni kalau dia ada istighfar, sayyidul istighfar, kesemuanya adalah minta Allah ampun kita. Okey. Jadi kita sebelum masuk Isyak ni, kita masuk satu lagi doa, iaitu doa yang keempat. Sopek dah. Berapa minit Saya rasa dalam 8.20. Dia ikut, cubalah. Okey, doa yang keempat adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Okey, apa hadis dia? Hadisnya daripada hadis Ali bin Abi Talib. Kesemua hadis yang saya sebut ni hadisnya berdarjat hasan ataupun sahih. Saya tak sebutlah hadis dhaif ni. Okey, hadis hasan ataupun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, hadisnya panjang sangat. Di hujung hadis Ali tu dia ceritakan, summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina tashahhudi wa taslimi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Okey, yang tu hadis dia. Okey, tak ada apa yang kita boleh ambil kat situ, hanya riwayat saja. So kita nak tengok apa makna Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ighfir maksud dia, kalau tuan-tuan ingat apa maksud dia? Rabbighfirli, Allahumma ighfirli. Ghafara maksud dia as-sitru wal wiqayah. Ghafar, ampun yang kita sebut tu maksud dia tutup dosa aku dan juga pelihara aku daripada akibat dosa aku. Itu maksud Allahumma ighfirli.
Allahumma ighfirli ma qaddamtu, apa yang telah aku buat. Qaddam tu apa yang telah aku buat kemarin. Qaddam tu apa dulu aku dah buat. Wa ma akhartu, apa yang aku akhar tu maksud dia selepas mati aku. Maksudnya aku buat kemarin, tetapi dosa itu dosa ni ada dua, tuan-tuan. Satu, hari tu dosa buat, hari tu dosa. Tapi ada jenis dosa yang buat hari tu tapi dia berkait-kait sampai hari kiamat. Ada. Nabi SAW sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mulakan satu benda yang baik di dalam Islam, dia dapat pahala tu, dan dia dapat pahala siapa yang buat benda tu sampai hari kiamat. Dan siapa yang buat dosa, siapa yang melakukan memulakan suatu perbuatan yang jahat, dia dapat dosa. Dan dia dapat dosa orang yang buat benda tu sebab dia ajar. Kan? Kau nak tahu tak cara nak dapat parking dekat sini? Kau rasuah Pak Gad tu. So dia cerita dengan orang tu pun start rasuah. Orang lain tak dapat parking, dia dapat parking. Contohlah. Benda tu simple dia kan. Beri dia rasuah, dapat masuk parking. Bagi dia RM2 kan. So dia turunkan ilmu ni kepada orang. Orang ni turun ilmu. Jadi rasuah itu berterusanlah Pak Gad tu terima rasuah. Jadi dia ajar benda tu, dan dosa itu bawa dia sampai dia mati. Wa ma akhartu, apa yang dahulu aku buat. Wa ma akhartu, apa yang aku buat sekarang dan akan berkait-kait dengan hari kiamat aku. Dan kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Dosa ni ada yang kita sembunyikan. Nampak baik saya ni kan, banyak dosa sebenarnya. Ada dosa yang kita sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan apa yang kita terang-terangi kan. Kita rasa macam tak bersalah, tapi dosa itu dosa. Kita rasa tak bersalah tapi ia tetap dosa. Wa ma asraftu, dan apa yang aku melampau, apa yang aku terlebih. Kita marah sama orang, marah lebih, kita tak jawab kita start WhatsApp pun maki-maki dia, ataupun kita marah sama dia, kita dengan anak dia, dengan dengan bini dengan omak semua kita marah. Jadi itu benda yang wa ma asraftu, apa yang aku melampau terhadap dosa aku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah orang yang engkaulah zat yang mendahulukan, dan engkaulah zat yang mengkemudiankan. Apa maksud mendahulukan? Apa maksud mengkemudiankan? Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan hamba-hambanya yang dia suka, dan dia mengkemudiankan hamba-hambanya yang tak taat kepada dia. Itu kehendak Allah Taala. Tapi di kalangan hamba dia mungkin ada yang soleh, tetapi dia melebihkan sebahagian dan dia melambatkan sebahagian. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, apa yang aku buat, apa yang aku akan buat esok, dosa yang aku akan datang, engkaulah orang yang mendahulukan sesiapa yang dikenaki di kalangan hambanya, dan engkaulah mengkemudiankan di kalangan hambanya sesiapa yang engkau kehendaki. La ilaha illa anta, dan tidak ada ilah, tidak ada yang disembah melainkan engkau. Jadi kat sini kita dah belajar 4 jenis doa. 2 doa tu lebih kurang sama. Amalkan salah satu. So setakat ni kita dah belajar 3 doa. 3 doa. Jadi lepas ni tahiyat kita tu mungkin panjang sikit lah kan. Dah 3 doa kan. Kok satu je itu mungkinlah pendek sikit. Sekarang ni dah 3 doa. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengkurniakan rahmat dan taufik dan hidayah di atas ilmu yang kita pelajari ini. Semoga ia menjadi amalan kita sehingga kita mati nanti. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.